Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anil waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arzuq baladana Brunei Darussalam khasatan wa sa'iril biladil muslimina 'amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma asrif an wilayah Brunei Darussalam wa sa'iril biladil muslimin hadzal waba wa qina syarri da' wa najina min jami'in anwa'il bala' bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Terima kasih Al-Fadil saudara tuan pengacara majlis, yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hak Ehwal Agama, yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Datuk Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hak Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam, yang berhormat Major Jeneral Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku penaung bersama MRSB, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Seterusnya yang diraikan juga Yang Mulia Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hak Ehwal Agama, Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah, Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah, Suruhjaya Tinggi Malaysia di Brunei. Seterusnya yang diraikan Saudara Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Ehwal Masjid Masjid Rashidah Sa'idatul Bolkiah selaku Setiausaha Jawatankuasa Takmir MRSB, barisan para pegawai, ahli-ahli Jawatankuasa Takmir, Muslimah dan Ketua Belia Masjid Rashidatul Sa'adatul Bolkiah Brunei, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, tak dilupakan para pelayar yang sedang menonton siaran ini, tak kira di mana siaran ini boleh dilihat. Yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan, yang menonton dari timur moga terus makmur. Alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan pagi ini dalam kuliah duha, moga-moga ada keberkatan. Hadirin hadirat sekalian, dalam kehidupan kita ada 4 redha yang kita nak cari. Redha yang pertama adalah redha Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada Allah. Sebagaimana hadis daripada Abbas bin Abdul Muttalib, zaqa ta'mani man radiyallahu bi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadir rasulah. Akan merasalah kelazatan iman orang yang redha kepada Allah sebagai Tuhan, dia redha Islam sebagai agama, dan dia redha Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Apabila seseorang itu redha kepada Allah, secara automatik Allah akan redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha kepada Allah, Allah beredha kepada mereka. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Ini redha yang pertama. Redha yang kedua adalah redha ibu bapa. Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Sesungguhnya redha Tuhan itu duduknya pada redha ibu bapa, dan kemurkaan Tuhan itu juga terletak kepada kemurkaan ibu bapa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga redha yang kita nak cari adalah redha suami kepada isteri. Maksudnya isteri mesti cari redha suami.
Hadis daripada Ummu Salamah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Setiap isteri yang meninggal dunia dalam keadaan diredai oleh suaminya, maka masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ibu-ibu, reda yang ketiga, reda suami. Walau nak marah macam mana pun, mesti dapat reda daripada suami. Yang keempat, reda ketika transaksi jual beli. Itu dituntut dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah kecuali melalui bisnes. Dan bisnes itu mestilah tijaratan antaradim minkum. Bisnes itu transaksinya mestilah reda di antara kamu. Baik itu jangan pelik kalau ada orang boleh beli kereta mewah, beg tangan mewah, dia reda, tak jadi masalah. Orang lain mungkin sebab merasa dengki, tak mampu, itu cerita lain. Dia reda. Saya pernah jumpa di Kuala Lumpur, dekat pavilion, ada nail clipper, pengepit kuku, pemotong kuku. Harga RM80. Saya pun heran, siapalah yang beli sampai RM80? Itu berapa ringgit sangatlah benda itu. Saya tanya kepada yang jual tu, ini kenapa mahal? Oh ini dia ada batu Zwazowski, apa ke nama? Oh, okey. Ini pakai bateri ke apa? Taruh dia potong. Tak ada, ini pun manual juga. Habis kenapa RM80? Dia kata ramai orang beli. Artinya ada orang mampu dan dia reda je. Padahal kalau dia beli kedai runcit itu murah saja. Tapi dia reda, tak jadi masalah. Reda ni okey semua. Saya tidak nak elaborate ke empat-empat. Yang kita nak cerita pada pagi ini insya-Allah adalah tentang mengejar reda Allah. Hadirin hadirat sekalian, sebuah ketaatan kita kepada Allah harganya menjadi melambung di sisi Allah kalau dilakukan dengan niat mencari reda. Kalau niat selain daripada reda, harganya tak mahal. Harganya biasa-biasa saja. Tapi kalau niat mencari reda, itu kalau saham tu naik tinggi betul. Ini kerana Allah Ta'ala memiliki satu kecemburuan, jealous. Apabila ibadat yang kita lakukan tidak dilaksanakan untuk mencari reda dia, Allah cemburu. Sebagai contoh, orang yang salat, orang yang sembahyang bukan kerana Allah, Allah cemburu. Sehingga Allah gelarkan ini golongan munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah ketika mereka melaksanakan salat. Padahal yang mereka tipu itu Allah Ta'ala akan balas balik. Apa bentuk penipuan mereka? Allah Ta'ala nyatakan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau semayang, mereka berdiri itu malas. Dia bukan hendak pun semayang, dia sahaja nak buat semayang bukan kerana aku. Yura'un nas, dia hanya niat nak tunjuk-tunjukkan kepada orang saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak pun menyebut Allah itu kecuali sedikit saja. Surah An-Nisa ayat 142. Sebab itu Allah Ta'ala sangat benci bila ditipu. Orang semayang bukan kerana Allah tapi kerana makhluk. Orang bersedekah bukan kerana Allah tapi kerana mencari nama. Orang pergi haji bukan kerana ibadah tapi mencari pujian. Itu Allah benci betul. Kerana orang ini menipu. Contoh, berapa ramai dari kalangan kita semayang, belum tentu semayang itu kerana Allah. Ada orang dia semayang sebab segan dengan bapa mertuanya, jadi semayanglah. Maka dia sudah semayang kerana bapa mertua. Ada orang dia semayang di pejabat sebab bosnya memang kaki semayang di surau. Kalau tak pergi semayang, payahlah kita nanti nak urusan, nak macam-macam. Pergi jugalah semayang. Ada orang semayang sebab isterinya belete. Kalau dia tak semayang, maka dia pun semayanglah. Maka semua yang dilakukan bukan lillah. Apabila dilakukan bukan lillah, yang kita dapat lelah. Itu saja. Penat lelah saja. Allah Ta'ala tak suka.
Sedekah sepatutnya kerana Allah, tapi dibuat kerana nak menambah follower misalnya, nak menambah subscriber, nak mencari pengikut yang ramai, maka Allah Ta'ala marah orang begini. Pergi haji pun sama. Ibadahnya bukan kerana Allah, tapi kerana ingin dapat kedudukan dan juga penghormatan. Manusia pun kalau ditipu marah. Kalau kita tipu seseorang janji jam berapa, tak dapat sampai pada waktu yang ditentukan, itu marah. Jam saya tadi sepatutnya sampai 9.30. Minta maaf, anak Cina pakai singlet pergi ke kedai. Kalau dah tidak kena jalan berbelit-belit tadi dah saya sampai. Minta maaf, ada kona-kona sikit. Tapi orang akan marah apabila tak menepati yang sepatutnya. Maka dalam ibadah, Allah Ta'ala juga tidak akan redha kalau kita lakukan ibadah bukan kerana dia. Orang yang ibadat bukan kerana mencari redha Allah, ada satu hadis, akan mendapat malapetaka di akhirat nanti. Apakah malapetakanya? Malapetaka pertama adalah di padang mahsyar Allah akan halau mereka. Tak hendak menengok muka mereka lagi. Kata Abu Hurairah dalam satu hadis qudsi, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Anna aghna syuraka'i an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah sekutu yang tidak memerlukan sekutu, kata Allah. Ana aghna syuraka. Aku sekutu yang tidak memerlukan kepada sekutu. Barang siapa melakukan satu amalan dengan menyengutukan aku selain dariku, aku akan tinggalkan dia dengan sekutu-sekutunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nanti di hari kiamat, orang yang melakukan ibadat bukan kerana Allah, Allah akan halau. Pergi. Kamu dulu solat sebab apa? Sebab bapak mertuamu. Pergi cari bapak mertuamu. Jangan cari aku. Kau bukan ibadat kerana aku, kerana nak mencari muka bapak mertuamu. Kau solat kerana apa? Kerana bos. Pergi cari bos. Jangan cari aku. Mengapa Allah Ta'ala menitahkan orang-orang ini berambus, dinyahkan daripada sisinya dan pergi ke arah sekutu-sekutunya? Dalam hadis kata Abu Sa'ad bin Abu Fadlalah Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamah li yaumin la raiba fihi, nada munadin." Ketika Allah Ta'ala menghimpunkan seluruh manusia pada hari kiamat, maka datanglah satu penyeru akan buat satu announcement. "Man kana asyraka fi amalin amilahu lillah, falyatlub sawabahu min indi ghairillah. Fa innallaha aghna syuraka anisyirki." Siapa yang berbuat syirik di dunia, iaitu dia beribadat selain daripada Tuhan, maka hendaklah dia meminta balasan kepada yang selain itu. Contoh, kita semayang di dunia kerana bapa mertua, maka pada hari kiamat Allah Ta'ala perintahkan, you pergi collect pahala dengan you punya bapa mertua. Jangan collect pahala dengan saya. You semayang berapa tahun bukan kerana saya. Go. Pergi jumpa bapa mertua. You semayang kerana nak cari redha isteri. Kalau you semayang, isteri senyum. You tak semayang, isteri marah. So sekarang pergi collect pahala dengan you punya isteri. Begitulah. Dihalaunya satu-satu. Maka bila dihalau ini, kata ulama adalah malapetaka yang pertama. Malapetaka yang kedua adalah didedahkan aib kita pada hari kiamat. Kita orang beriman, nanti semua amalan kita akan dikeluarkan balik. Ada report. Tapi bagi macam tuan-tuan orang baik-baik ini, report itu hanya dikeluarkan proceedingnya di dalam chamber saja. Tertutup. Jadi tak ada orang tengok. Untuk orang yang tidak beriman, dia punya muhasabah ataupun cek amalannya secara publik. Lebih kurang macam mahkamah terbuka lah. Semua orang boleh tengok. Macam apa yang ada artis Hollywood 2 orang tu, apa kenama suami isteri tu, Jack Sparrow pelakon itu. Dia punya pendengar, dia dah menang dalam perbicaraan dengan isteri dia, Amber Heard, apa nama isteri dia? Apa nama pelakon lelaki? Tak ingat Jack Sparrow. Dia dilakukan secara publik.
Satu dunia tengok. Jadi untuk orang yang tidak beriman, dia punya hisab semua orang boleh tengok. Untuk orang baik-baik macam tuan-tuan, tak, proceeding dalam chamber hakim saja. Mana hakim, kita lawyer, itu sajalah. Okay, you dulu pernah ni tak semayang ya? Okay. Mengaku tak? Mengaku. Okay. Rotan 2 kali boleh? Boleh. Itulah kita tak adalah malu sangat. Tetapi bagi orang yang melakukan ibadah bukan kerana Allah, dia bukan sekadar public, tapi di macam pawagam pula lagi. Di tayangan perdana, semua orang boleh tengok. Macam panggung wayang. Kata Jundub al-Alaqi radhiyallahu anhu, man samma'a Allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi. Siapa yang memperdengarkan amalannya di dunia, Allah juga nescaya Allah akan memperdengarkan kepada dia nanti. Dan barang siapa yang memperlihatkan amalannya di dunia, Allah akan memperlihat pula amalannya nanti. Apa maksudnya? Hadis Bukhari. Kalau kita di dunia riak ni maknanya menunjukkan. Jadi nanti di hari kiamat, kita punya amalan semua juga ditunjukkan. Termasuk yang buruk. Yang pergi mengintai orang mandi pun keluar semua. Yang zaman-zaman jahiliah kita semua keluar semua. Malulah kita. Kita ustaz. Ustaz pun mengintai orang mandi juga. Semua orang tengok. Wah, akan aib. Kerana masalah tidak melakukan amalan kerana Allah. Sebab itu saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, marilah kita ikhlas dalam ibadah.